Amerika Syarikat terkejut. Malaysia telah berjaya mengekstrak nilai RM 5 billion daripada sisa buangan semikonduktor yang diberi amaran keras agar tidak disentuh. Detik gunung berapi yang panas itu bertukar menjadi emas. Amerika Syarikat segera mengenakan tekanan, tetapi Malaysia tidak berganjak. Teknologi yang tidak dipercayai sesiapa selama 18 tahun, teknologi yang dunia putuskan mustahil, mereka telah lakukannya. Akhirnya, seorang pegawai kanan jabatan tenaga AS sendiri menaiki pesawat menuju ke Malaysia. Pemandangan yang disaksikannya di Taman Teknologi Tinggi Kulim, Kedah, jauh melampaui sangkaan. Kini kisah sebenar pahlawan sejati itu didedahkan. Sebelum kita mulakan, sila langgan, suka like, dan tinggalkan komen Malaysia boleh di ruangan komen. Bilik operasi, tingkat bawah tanah kedua. Ibu pejabat jabatan tenaga. Biasanya petang Jumat yang lengang, tetapi hari ini tidak. 12 anggota jawatan kuasa dasar tenaga dan nuklir yang dipanggil tergempar duduk rapat mengelilingi meja bujur. Dua nombor pada skrin menarik perhatian semua. 500 tan. RM 5 billion. Pegawai analisis risikan, Kevin Morrison, memulakan taklimat dengan suara bergetar. Malaysia telah berjaya. Mereka telah berjaya mengekstrak unsur nadir bumi. RII ketulenan tinggi daripada sisa nadir bumi yang dihasilkan semasa proses pembuatan semikonduktor. Seketika bilik mesyuarat riuh. Seseorang tertumpahkan kopi. Bunyi itu bergema kuat dalam keheningan tegang. Tunggu, awak kata pengekstrakan nadir bumi? Robert Chan, timbalan setiausaha, menolak cermin matanya. Lelaki berusia 60 komaan itu adalah saksi hidup dalam dunia tenaga nuklir Amerika, dan riak wajahnya yang bekerja 40 tahun dalam bidang ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sebelum ini. Ya, mereka mendakwa telah meningkatkan ketulenan RII sebanyak 150 kali ganda dengan mengurangkan kekotoran kepada 1% sahaja, hanya menggunakan pemrosesan plasma. Suhu bilik mesyuarat seolah-olah menurun mendadak. Wajah setiap orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sila langgan dan suka. Sokongan Anda adalah kekuatan yang besar. Saya, Michael Bradshaw. Saya telah hidup selama 59 tahun. 35 daripadanya di jabatan tenaga AS. Walaupun saya memegang jawatan Ketua Penasihat Dasar Nuklir, sejujurnya, saya adalah orang yang hanya melihat sisi gelap tenaga nuklir. Ayah saya bekerja di loji nuklir TMI, Three Mile Island. Hanya mendengar nama itu sahaja sudah merisaukan. Ayah saya terlibat dalam kerja pembersihan selepas kemalangan dan setahun kemudian, beliau meninggal dunia akibat kanser paru-paru akibat pencemaran radiasi. Sisa dan buangan adalah sumpahan, Michael. Jangan sesekali sentuhnya. Itu adalah kata-kata terakhir ayah saya. Oleh itu, sepanjang hidup saya menganggap sisa industri sebagai kewujudan yang paling berbahaya, gunung berapi yang tidak dapat diuruskan, bom jangka yang mesti ditanam selama-lamanya. Tetapi Malaysia telah mengubahnya menjadi sumber. Itu tidak masuk akal. David Wilson, ketua bahagian, menghentak meja. Berusia awal 40 komaan, beliau dikenali dengan suara paling lantang dalam kumpulan dasar teknologi, wajahnya merah padam. Anda tahu apa itu pengekstrakan RIE? Ia adalah kejuruteraan kimia yang sangat kompleks. Mengatakan bahwa ia boleh dipisahkan hanya dengan pemrosesan plasma adalah mengabaikan prinsip asas fisik. Kevin memaparkan data tambahan pada skrin. Ini adalah pengumuman rasmi dari Institut Penyelidikan Teknologi Inovasi Malaysia, IPTIM. Mereka mendakwa telah berjaya melakukan ujian pilot berskala 150 kg melebihi skala makmal. 150 kg? Ya. Dan mereka merancang untuk memulakan kemudahan komersial sepenuhnya dalam masa 3 bulan. Bilik mesyuarat sekali lagi riuh. James O'Connor, penasihat undang-undang, mengangkat tangan. Tunggu, bukankah ini melanggar keselamatan teknologi? RII adalah sumber strategik. Bagaimana dengan Cina? Itu masalahnya, Kevin menggeleng. Pihak Malaysia berpendapat ini hanyalah pengurusan sisa buangan domestik. Ia hanya kitar semula sisa yang dihasilkan semasa proses pembuatan semikonduktor. Syarikat Semikonduktor Maju, SSM. Bermain kata-kata, David mencemu. RII adalah sumber strategik. Ini adalah cabaran terang-terangan terhadap hegemoni teknologi Amerika. Tetapi saya memikirkan perkara lain, karena nomor itu terus bermain di pikiran saya. 500 tan sisa, nilai RM 5 billion. Jika ini benar, ia bukan sekadar pembangunan teknologi.
Ia adalah perubahan paradigma. Adakah data ekonomi? Saya bersuara buat kali pertama. Semua mata beralih kepada saya. Penasihat Bradshaw. Adakah nomor konkret mengenai nilai ekonomi yang dituntut Malaysia? Kevin menyelak file. Ya, kos pemprosesan 150 kilogram dianggarkan 0,5 juta USD. Nilai pasaran RIE yang diekstrak dianggarkan 150 juta USD. Bilik mesyuarat senyap. Semua orang membuat pengiraan mental. Kadar keuntungan 30 kali ganda? Mustahil. David menggeleng. Pasti ada yang terlepas. Kos pelaburan kemudahan, kos keselamatan, kos pengurusan sisa, semuanya ditambah. Ia sepatutnya merugikan. Pihak Malaysia berpendapat itu adalah angka yang merangkumi semua kos. Kalau begitu, ia adalah penipuan atau salah faham. David membuat kesimpulan dengan nada yang pasti, membuat beberapa orang mengangguk. Tetapi saya berasa tidak selesai. Ada sesuatu yang tidak betul. Timbalan setiausaha Robert mengetuk meja dengan jarinya. Kumpulkan lebih banyak maklumat dahulu. Tidak perlu panik dengan laporan yang belum disahkan. Tetapi timbalan setiausaha, Kevin berkata dengan berhati-hati. Jepun juga memerhati. Ada maklumat mereka mula membincangkan kerjasama teknologi dengan Malaysia. Jepun, ya. Jepun juga mengeluarkan semikonduktor dalam jumlah besar, jadi mereka mempunyai jenis sisa buangan yang sama. Kabarnya, Tokyo sedang bergerak aktif. Seketika, suasana bilik mesyuarat berubah. Jika Jepun bergerak dahulu, ini bukan lagi masalah yang boleh diabaikan. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Tanya James. Pertama, sampaikan kebimbangan kita kepada Malaysia. David berkata dengan tegas. Kemukakan isu dari sudut keselamatan teknologi. Cadangkan agar mereka menghentikan penyelidikan. Kenakan tekanan jika perlu. Tekanan? Saya membalas. Mengenakan tekanan sebelum kita tahu apa itu. Penasihat Bradshaw, David merenung saya. Anda terlalu lembut. Malaysia menyentuh RII. Ini adalah isu keselamatan. Tetapi jika ia adalah teknologi pengurusan sisa buangan, tidakkah ia boleh membantu kita juga? Amerika juga mempunyai timbunan sisa industri yang tidak dapat diuruskan. Itu isu lain. Mengapa bukan isu yang sama? Ketegangan memenuhi bilik. David dan saya berpandangan. Sarah Hayes, seorang penyelidik muda berusia awal 30-an dengan PhD kejuruteraan bahan dari MIT, yang duduk diam, mengangkat tangan. Seorang genius. Saya boleh tanya soalan? Silakan. Malaysia berkata mereka melakukan penyelidikan selama 18 tahun. 18 tahun adalah masa yang sangat lama. Mengapa kita tidak tahu apa-apa selama ini? 18 tahun? Itu sama lama dengan tempo saya mula mengelakkan sisa buangan selepas ayah saya meninggal. Apa yang Malaysia lakukan? Kita tidak tahu sama sekali. Adakah Malaysia sengaja menyembunyikannya? Kevin mengetap bibir. Tidak. Mereka menerbitkan kertas kerja dalam jurnal akademik. Mereka juga membuat pembentangan di persatuan antara bangsa. Hanya apa? Kita tidak mengambil peduli. Keheningan melanda. Jika itu benar, ini bukan salah Malaysia. Ini adalah kesilapan kita. Mesyuarat berlangsung selama lebih 2 jam. Kesimpulannya, tidak muktamad. Kumpulkan maklumat tambahan. Berunding secara tidak rasmi dengan Malaysia. Berunding dengan jabatan negara. Tetapi saya tidak berpuas hati. Saya mau mengesahkannya sendiri. Ketika saya keluar dari bilik mesyuarat, seseorang memanggil saya. Mike, Lisa Pope, rekan sekerja Amerika Itali saya, seorang penganalisis yang bertanggung jawab bagi Asia di Jabatan Tenaga. Lisa, bagaimana mesyuarat tadi? Boleh saya cakap jujur? Tentu. Lisa melihat sekeliling, kemudian merendahkan suaranya. Jangan percaya cakap David. Lelaki itu akan menentang apa sahaja yang Malaysia lakukan. Kenapa? Pada tahun 90 komuan, syarikat-syarikat semikonduktor Asia mula mengambil alih pasaran Amerika. Dan David terlepas pandang. Malaysia adalah salah satu negara utama yang memalukannya. Sejak itu dia berdendam terhadap Malaysia. Maklumat menarik. Memang setiap perkara ada sebabnya. Lisa, jujur, apa pendapat awak? Adakah teknologi Malaysia ini tulen? Lisa berpikir sejenak sebelum menjawab. Pada mulanya saya pun tak percaya. Tapi semakin saya lihat data semakin pelik. Kenapa? Ia terlalu sistematik. Anda boleh melihat jejak penyelidikan yang mantap selama 18 tahun.
Kertas kerja diterbitkan secara berterusan, paten di pohon. Itu bukan perkara yang akan dilakukan oleh penipu. Jadi awak kata ia tulen perlu disahkan, tetapi ia mungkin. Lisa menunjuk ke arah saya. Mike, awak patut pergi tengok sendiri. Pergi ke Malaysia. Duduk di sini dan hanya membaca laporan. Kita tidak akan tahu kebenarannya. Kata-kata itu tersemat di pikiran saya. Mengesahkan sendiri, cara yang paling mudah dan paling pasti. Selepas pulang ke rumah, ide itu tidak hilang. Semasa makan malam, semasa mandi, semasa berbaring di katil, saya terus memikirkan Malaysia. Di luar tingkap, pemandangan malam Washington dapat dilihat. Lampu-lampu berkelip, setiap lampu itu menggunakan elektrik. Dan sebahagian daripada semikonduktor yang membuat elektrik itu datang dari Asia, mungkin dari Malaysia. Saya teringat ayah. Saya berumur 14 tahun ketika kemalangan TMI berlaku. Ayah saya tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Kemudian saya mendapat tahu beliau berada di dalam bangunan reaktor, berusaha menghentikan kebocoran radiasi. Ayah, mengapa ayah melakukan perkara berbahaya begitu? Karena mesti ada seseorang yang melakukannya, balas ayah. Dan 10 tahun kemudian, ayah saya meninggal dunia. Di pengebumian, seorang rakan sekerja ayah berkata kepada saya, "Ayah kamu seorang wira, tetapi sisa nuklir adalah sumpahan. Ia adalah sumpahan yang kita cipta. Dan tiada penyelesaian." Saya mempercayai kata-kata itu. Selama 35 tahun, sisa industri adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan. Beban yang mesti ditanggung selama-lamanya. Tetapi Malaysia telah melepaskan sumpahan itu pukul 3 pagi. Tidak boleh tidur. Akhirnya, saya membuka komputer riba dan melayari laman web IPTIM Malaysia Institut Penyelidikan Teknologi Inovasi Malaysia. Terdapat bahan dalam bahasa Inggris. Saya membaca kertas kerja itu satu persatu. Pada mulanya, ia sukar dipercayai. Memproses sisa RII dengan plasma kedengaran tidak masuk akal. Tetapi semakin saya membaca, logiknya semakin kukuh. Intinya adalah kawalan suhu dan tekanan. Plasma pada suhu dan tekanan tertentu bertindak pada ikatan kimia sisa buangan, memisahkan RII secara selektif. Tiada bahan kimia, hanya kaedah fisikal. Jika ini boleh dilakukan, ia menakjubkan. Saya terlepas cakap. Nama pasukan penyelidik itu ada di hujung kertas kerja. Dr. Tan Meng Hong, lelaki yang mengetuai penyelidikan ini selama 18 tahun. Saya tiba-tiba ingin tahu perasaan orang ini. 18 tahun melakukan penyelidikan yang tiada siapa percaya. Cabaran yang tidak diketahui sama ada akan berjaya. Terus melakukannya selama 18 tahun. Saya teringat ayah saya lagi. Ayah saya juga memasuki bangunan reaktor yang tiada siapa mau masuki. Karena mesti ada seseorang yang melakukannya. Mungkin Dr. Tan Meng Hong merasakan perkara yang sama. Karena mesti ada seseorang yang melakukannya. Karena mesti ada cara untuk melepaskan sumpahan sisa industri ini. Pada saat itu, saya membuat keputusan. Saya akan pergi melihatnya. Pagi Isnin. Saya mengetuk pintu pejabat Timbalan Setiausaha Robert. Masuk. Timbalan Setiausaha berdiri di tepi tingkap, menghirup kopi. Monumen Washington dapat dilihat di luar tingkap. Timbalan Setiausaha, saya ada sesuatu yang perlu dibincangkan. Ada apa, Bradshaw? Saya mau pergi ke Malaysia. Timbalan Setiausaha berpaling perlahan. Tiada riak terkejut, ekspresinya seperti menjangkakannya. Mengapa Mahu mengesahkan sendiri sama ada teknologi Malaysia itu tulen? Anda dengar apa yang David katakan pada mesyuarat Jumaat. Katanya akan mengenakan tekanan. Dalam keadaan begitu, bagaimana pandangan Malaysia jika Anda pergi? Jadi, saya Mahu pergi secara tidak rasmi. Sebagai individu, Timbalan Setiausaha mengangkat kening. Individu? Ya, saya akan mengambil cuti. Jika ia bukan lawatan rasmi, tetapi hanya atas minat pribadi, sepatutnya tiada masalah. Timbalan Setiausaha memandang saya lama, kemudian tersenyum. Anda ya, Anda tidak pernah begitu selama 35 tahun. Apa maksud Anda? Melakukan sesuatu sehingga menggunakan cuti, Anda sentiasa berhati-hati dan hanya mengikut peraturan. Anda yang sebegitu, tiba-tiba mau pergi ke Malaysia. Tangan saya menggeletar. Timbalan Setiausaha betul. Sepanjang hidup saya hanya berhati-hati mengelak bahaya, hanya memilih jalan yang pasti. Saya hidup begitu sejak ayah saya meninggal. Tetapi mengapa sekarang? Saya tidak tahu. Hanya merasakan saya mesti pergi. Adakah karena ayah awak, jantung saya tersentak.
Timbalan Setiausaha juga tahu tentang ayah saya. Mungkin Timbalan Setiausaha memandang keluar tingkap, senyap seketika. Pergilah, pergi lihat, sahkan sendiri, dan balik. Sungguh, tetapi ada syarat. Timbalan Setiausaha menunjuk ke arah saya. Lapor dengan jujur. Semua, baik dan buruk. Katakan apa yang Anda lihat, tanpa mengambil kira faktor politik. Saya paham, dan jangan beritahu David. Dia akan mengamuk jika tahu. Timbalan Setiausaha tersenyum pahit. Semasa saya bersiap untuk perjalanan, perkara aneh berlaku. Laporan negatif mengenai Malaysia tiba-tiba membanjiri meja saya. Laporan dari sumber yang tidak diketahui. Dakwaan pelanggaran keselamatan IPTM, kebimbangan pencemaran alam sekitar pengurusan sisa semikonduktor, pengekstrakan RII boleh memperhebatkan konflik dengan China. Semuanya tajuk yang sensasi, tetapi kandungannya lemah, penuh spekulasi dan keraguan. Siapa yang menghantar ini? Saya bertanya kepada setiausaha saya. Tidak tahu, ia datang melalui pos. Pengirim tidak bernama. Mencurigakan. Nampaknya ada seseorang yang sengaja mahu membentuk pendapat umum. Waktu makan tengah hari, Sarah Hayes sedang makan sandwich di sudut kafeteria. Sarah, awak lihat laporan pelik itu? Ya, saya pun dapat. Yang tidak bernama itu. Siapa yang menghantarnya? Ya, bukan ke dari pihak David. Sarah merendahkan suaranya. Ada orang bawahan dia yang pandai memanipulasi maklumat. Hanya spekulasi. Saya berasa tertekan. Melakukan perkara seperti ini di kalangan rakan sekerja. Mengapa mereka melakukan ini? Karena ada orang yang risau dengan kejayaan Malaysia. Sarah merendahkan suaranya lagi. Tuan Mike, tahukah Anda berapa banyak Amerika melabur dalam teknologi pengurusan RII 65 billion USD dalam 25 tahun yang lalu? Tetapi tiada satupun teknologi yang dikomersialkan. Sebaliknya, Malaysia melabur hanya kira-kira 180 juta USD selama 18 tahun. 1/360. Jika teknologi Malaysia itu tulen, ia akan mendedahkan 25 tahun kerja sia-sia Amerika. Ramai orang yang perlu bertanggung jawab. Barulah saya paham, ini bukan isu teknologi. Ini adalah isu marwah, isu politik. Kejayaan teknologi Malaysia akan mendedahkan ketidakupayaan komuniti teknologi Amerika. Jika diketahui bahwa Malaysia menyelesaikan masalah yang Amerika tidak dapat selesaikan selama 25 tahun dengan 65 bilion hanya dengan 680 juta, seseorang akan bertanggung jawab. Sebab itu mereka mesti menghalang, menafikan teknologi Malaysia itu sendiri, atau menghentikan penyelidikan. Memang dunia kotor begitu. Sama saja di mana-mana. Sarah tersenyum pahit. 2 hari sebelum berlepas, David datang menemui saya. Bradshaw, dengar cerita awak nak pergi ke Malaysia. Kabar angin sudah tersebar. Cuti pribadi. Melancong. Melancong? Jangan buat saya ketawa. David mencemuh. Jelas mahu mengesahkan apa? Teknologi Malaysia itu. Jadi, jangan pergi. Anda akan disesatkan dan nanti susah. Disesatkan? Apa sahaja yang ditunjukkan oleh orang Malaysia, jangan percaya. Mereka pandai membuat pertunjukan. Luaran nampak hebat, tetapi isinya kosong. Nada David penuh dengan kebencian. Seperti yang Lisa katakan, lelaki ini berdendam terhadap Malaysia. Terima kasih atas keprihatinan. Tetapi saya perlu melihat dengan mata sendiri. Anda akan menyesalinya, David berkata sambil membelakangkan saya. Orang Malaysia semuanya penipu. Apapun yang mereka lakukan, akhirnya mereka akan bergantung kepada kita. Tunggu dan lihat. Melihat belakangnya, saya semakin yakin. Jika dia begitu bersungguh-sungguh mahu menghalang, pasti ada sesuatu pada teknologi Malaysia itu. Jika ia benar-benar tidak seberapa, tidak perlu bersikap begini. Malam sebelum berlepas, saya membuka kotak peninggalan ayah, gambar, lencana nama ayah, dan sijil penglibatan dalam kerja pembersihan Kemalangan TMI. Saya memandang gambar ayah saya lama. Ayah saya yang lebih muda kelihatan lebih bersemangat daripada saya. Senyumannya sangat cerah. Ayah, saya akan ke Malaysia. Saya terlepas cakap. Saya dengar mereka mengekstrak sumber daripada sisa industri. Daripada sisa yang ayah kata sumpahan itu. Susah nak percaya kan? Saya pun susah nak percaya. Ayah dalam gambar tidak menjawab. Hanya tersenyum. Jika ia benar, bermakna ayah salah. Sisa buangan bukan sumpahan tetapi mungkin peluang. Apa pendapat ayah?
Tiba-tiba saya teringat kata-kata terakhir ayah. Diwat, sambil memegang tangan saya. Michael, ayah telah melakukan satu kesilapan. Kesilapan apa? Mengatakan sisa buangan adalah sumpahan. Itu adalah ketakutan ayah. Sumpahan sebenar bukan sisa buangan, tetapi hati yang berputus asa karena takut. Pada masa itu, saya tidak paham. Saya pikir ayah saya meracau karena ubat. Tetapi sekarang, saya seperti paham. Ayah saya menyesal. Beliau memutuskan bahwa sisa buangan adalah sumpahan dan berputus asa mencari penyelesaian, tunduk kepada ketakutan. Ayah, saya tidak akan berputus asa. Saya akan mengesahkannya sendiri. Menutup kotak peninggalan itu, saya membuat keputusan. Keesokan paginya, saya menaiki pesawat ke Pulau Pinang. Semasa pesawat berlepas, saya merasakan sensasi pelik. Kali pertama dalam 35 tahun hidup saya melakukan sesuatu atas kehendak saya sendiri. Bukan arahan bos, bukan mengikut peraturan. Semata-mata karena saya mahu. Saya tidak sangka akan berasa begitu teruja. Penerbangan 13 jam, awan melintas di luar tingkap. Saya membuka komputer riba dan membaca data Malaysia sekali lagi. Saya membaca kertas kerja Dr. Tan Meng Hong dengan teliti. Di tengah-tengah kertas kerja itu ada satu ayat. Kami gagal beribu-ribu kali dalam 18 tahun. Tetapi kami tidak pernah berputus asa. Kami ingin membuktikan bahwa apa yang kelihatan mustahil boleh menjadi mungkin. Selagi kita terus berusaha, hati saya tersentuh. Lelaki ini benar-benar bertahan selama 18 tahun. Penyelidikan yang tiada siapa percaya. Cabaran yang tidak diketahui sama ada akan berjaya. Terus melakukannya tanpa berputus asa. Harap awak tulen, saya terlepas cakap. Pesawat mula menurun. Di luar tingkap, laut berkilauan di bawah cahaya petang. Tanah hijau terbentang di kejauhan. Ini adalah pulau yang melepaskan sumpahan sisa industri. Tidak lama lagi, saya akan tahu kebenarannya. Adakah Malaysia benar-benar mengubah yang mustahil menjadi mungkin? Atau adakah ia hanya pertunjukan? Seperti kata David, pengumuman kedengaran dalam pesawat. Para penumpang sekalian, kita akan tiba di lapangan terbang antara bangsa Pulau Pinang sebentar lagi. Waktu tempatan ialah 4 petang. Jantung saya berdebar. Keseronokan yang saya rasai buat kali pertama dalam 35 tahun. Apa yang akan saya lihat di Malaysia? Pada masa itu, saya tidak pernah terfikir bahwa hidup saya akan berubah sepenuhnya. Detik saya menjejakkan kaki ke lapangan terbang antara bangsa Pulau Pinang, saya berasa seperti berada di dunia lain. Keletihan penerbangan 13 jam masih terasa. Tetapi pemandangan di hadapan menyegarkan semangat saya. Siling lapangan terbang direka melengkung, dan cahaya matahari petang menyinari lantai yang berkilauan. Tiada sampah kelihatan di mana-mana. Selamat datang ke Pulau Pinang. Suara mekanikal kedengaran. Sungguh robot. Robot panduan dengan badan putih dan skrin sebagai muka berhenti di hadapan saya. Would you like assistance in English? Saya terkejut. Robot terus menyapa. Oh ya, tolong. Pemeriksaan imigresen di sini. Sila ikut saya. Robot itu memimpin jalan, dan saya mengikutinya dalam keadaan terpinga-pinga. Pemeriksaan imigresen juga menakjubkan. Saya meletakkan paspor di counter imigresen otomatik. Pengenalan muka dilakukan, dan selesai dalam 30 saat. Di Amerika, saya perlu beratur selama 40 menit. Mengambil bagasi dan keluar ke balai ketibaan, seseorang memegang papan tanda dengan nama saya, Mr. Bradshaw. Seorang pemuda, kelihatan berusia awal 30 punuan, memakai sut kemas dan senyuman cerah. Ya, saya Michael Bradshaw. Selamat berkenalan Tuan, saya Ahmad Firdaus, penyelidik dari IPTIM. Dr. Tan menghantar saya. Kami berjabat tangan. Genggaman tangannya kuat dan kejap. Bahasa Inggrisnya sangat fasih. Saya belajar di MIT untuk PhD. Balik ke Malaysia 3 tahun lepas, MIT. Institusi sains dan teknologi terkemuka dunia yang saya tahu. Seseorang yang belajar di sana, kini bekerja di Institut Penyelidikan Malaysia. Ke KHTP mengambil masa kira-kira sejam dengan kereta. Jika Tuan tidak selesa, kita boleh naik ETS Electric Train Service ke Padang Besar dan berpatah balik ke Kulim. Atau kita terus ke hotel di seberang Perai dan memandu terus ke Kulim esok. ETS ya, Kereta Api Elektrik Malaysia. Tidak selaju HSR, tetapi selesa dan moden. Kelajuan maksimum 160 km. J. Kita naik kereta sahaja. Saya memutuskan.
Saya mau melihat lanskap. Semasa kami meninggalkan lapangan terbang, saya terus melihat sekeliling. Semuanya bersih dan modern. Papan tanda dalam bahasa Melayu dan Inggris. Terdapat zone Wi-Fi percuma di mana-mana. Saya mengeluarkan telepon pintar saya dan menyambung ke Wi-Fi. Kelajuan lebih pantas daripada di rumah saya di Amerika. Internet sangat laju. Ya, sekarang 5G. Malaysia adalah salah satu yang terawal di Asia yang mengkomersialkan 5G. Ahmad Firdaus berkata dengan bangga. Kami memandu keluar dari Pulau Pinang melalui jambatan kedua Pulau Pinang yang megah, menuju ke seberang Perai, dan kemudian ke Kulim di Kedah. Lanskap industri yang modern dan jalan raya yang bersih sangat mengagumkan. Bandaraya yang hebat. Saya berkata, Ahmad Firdaus kelihatan terkejut. Tuan boleh berbahasa Melayu? Sedikit, saya tersenyum. Di KHTP, matahari sudah terbenam. Sebuah SUV hitam menunggu di hadapan sebuah bangunan kaca modern. Dari sini ke Taman Teknologi Tinggi Kulim, kira-kira 20 menit. Semasa bergerak, di luar tingkap terbentang pemandangan ala lembah silikon. Bangunan modern, institut penyelidikan, ibu pejabat syarikat, dan kemudahan pembuatan berteknologi tinggi. Itu ibu pejabat syarikat semikonduktor maju, SSM. Ahmad menunjuk ke bangunan gergasi, syarikat yang menguasai sebahagian besar pasaran OSAT, Outsource Semiconductor Assembly and Test Global. Sisa buangan dari kilang mereka adalah subjek penyelidikan ini. Kereta tiba di pintu masuk Institut Penyelidikan. Pengawal keselamatan mengesahkan identiti dan pintu pagar dibuka. Kompleks itu besar. Bangunan modern berderet. Bangunan penyelidikan di sana. Ahmad menunjuk ke arah bangunan berdinding kaca yang memantulkan cahaya matahari terbenam. Angin segar bertiup apabila saya keluar dari kereta. Memasuki lobi bangunan penyelidikan, seorang lelaki sedang menunggu. Kelihatan berusia 50-an. Rambutnya yang disisir kemas di selang-seli uban. Mata yang tajam, tetapi senyuman yang lembut di sudut bibirnya. Tuan Bradshaw datang sendiri. Lelaki itu menghulurkan tangan. Saya tidak mau menilai hanya berdasarkan laporan. Saya sukakan sikap Anda. Anda Dr. Tan Meng Hong, bukan? Betul. Selamat datang. Kami berjabat tangan. Tangan beliau kasar. Tangan orang yang bekerja sendiri di Makmal. Saya terkejut mendengar Anda datang dari Amerika. Biasanya mereka hanya membaca laporan dan membuat kesimpulan. Ini kali pertama seseorang datang sendiri. Karena saya perlu melihat dengan mata sendiri untuk mempercayai. Sikap yang sangat baik. Saintis harus begitu. Beliau ketawa. Senyuman yang hangat. Hari sudah lewat. Esok pagi kita mulakan demonstrasi rasmi. Saya akan bawa Anda ke penginapan Anda. Keesokan paginya pukul 8 pagi. Saya duduk di bilik mesyuarat tingkat 5 bangunan penyelidikan. Pemandangan panoramik KHTP dapat dilihat di luar tingkap. Dr. Tan Meng Hong masuk. Diikuti oleh 3 penyelidik. Tuan Bradshaw, ini ahli pasukan teras kami. Anda sudah mengenali Ahmad Firdaus. 2 lagi beliau memperkenalkan. Saya Lim Ying. Bertanggung jawab untuk pembinaan kemudahan. Seorang wanita berusia 40-an dengan reben rambut di sisi. Saya Ramesh Krishnan, bertanggung jawab untuk keselamatan dan alam sekitar. Seorang lelaki berusia 50 komaan. Wajahnya berkedut dalam tetapi matanya tajam. Kita mulakan taklimat hari ini. Dr. Tan Meng Hong membuka screen. Pagi, taklimat teknikal. Petang, lawatan makmal dan demonstrasi kemudahan pilot 150 kg. Kemudahan pilot sudah beroperasi? Ya, beroperasi secara berterusan sejak 4 bulan lalu. Jumlah yang diproses ialah 1.100 kg. 1.100 kg? Jauh lebih banyak daripada yang dijangkakan. Mari kita mulakan secara rasmi. Dr. Tan Meng Hong memulakan taklimat. Pertama, beliau menjelaskan mengapa penyelidikan ini bermula. Sebuah gambar gudang besar muncul di screen. Tong-tong besi bertimbun rapat. Anda tahu apa ini? Kemudahan penyimpanan sisa RII. Betul, sisa yang mengandungi RII yang dihasilkan oleh SSM dan syarikat semikonduktor lain. Pada masa ini lebih 500 tan terkumpul. 500 tan. Nomor itu sekali lagi tersemat di pikiran saya. Sisa yang dihasilkan oleh proses pembuatan semikonduktor mengandungi banyak unsur nadir bumi, terutamanya lantana dan cerium. Mengapa REE penting? Dr. Tan Meng Hong menukar screen. RII adalah penting untuk semua produk canggih. Telepon pintar, kereta elektrik, turbin angin,
sistem panduan peluru berpandu. Tetapi 90% pengeluaran global dimonopoli oleh Cina. Jika Malaysia boleh menghasilkan RII sendiri, nilai strategiknya sangat besar. Dr. Tan Meng Hong mengangguk. Tetapi ada masalah. Mengekstrak RII daripada sisa memerlukan pemprosesan kimia menggunakan asid dan alkali kuat. Tetapi pemprosesan kimia menghasilkan sisa sekunder. Untuk menguruskan sisa, kita mencipta lebih banyak sisa. Sebab itu tiada siapa yang melakukannya. Betul, ia tidak ekonomik. Kos pengekstrakan lebih tinggi daripada nilai RII. Jadi bagaimana Anda menyelesaikannya? Dr. Tan Meng Hong tersenyum, mengubah pemikiran. Bagaimana jika bukan pemprosesan kimia, tetapi pemprosesan fisikal? Jadi, kami memikirkan plasma. Plasma? Ya, gas berion suhu ultra tinggi. Dengan mengawal suhu dan tekanan dengan tepat, RIE boleh dipisahkan tanpa bahan kimia. Sejujurnya, ia kedengaran tidak masuk akal. Memproses sisa industri dengan plasma. Pasti sukar dipercayai. Dr. Tan Meng Hong membaca ekspresi saya. Saya pun begitu pada mulanya. Tetapi secara saintifik, ia mungkin. Beliau menunjukkan rajah kompleks pada skrin. Plasma pada suhu tertentu boleh memotong ikatan kimia bahan. Mencari suhu dan tekanan yang sepadan dengan struktur kimia sisa buangan. Kita boleh memisahkan RII secara selektif. Secara teori, saya paham. Tetapi adakah ia boleh dilakukan secara praktikal? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Dr. Tan Meng Hong berdiri. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Mari ke Makmal. Kami meninggalkan bilik mesyuarat, berjalan di sepanjang koridor. Melalui pintu pelindung tebal, kami memasuki kawasan Makmal. Dari sini Anda perlu memakai pakaian pelindung. Rames menghulurkan pakaian pelindung. Pakaian putih penuh badan. Berat tetapi pergerakan tidak terhad. Adakah ia selamat? Benar-benar selamat. Tahap sinaran di sini lebih rendah daripada pejabat biasa. Pintu Makmal terbuka. Di hadapan mata saya, muncul peranti gergasi. Struktur silinder keluli tahan karat. Kira-kira 4 meter tinggi dan 2,5 meter diameter. Ini adalah peranti pemprosesan plasma. Dr. Tan Meng Hong membelai peranti itu. Hasil pembangunan selama 18 tahun. Peranti generasi keempat. Generasi pertama adalah jenis meja. Tidak dapat memproses walaupun 100 gram. Generasi kedua sehingga 1 kilogram. Generasi ketiga 10 kilogram. Ini adalah generasi keempat, boleh memproses sehingga 150 kilogram sekali. Gus, boleh saya lihat operasi sebenar? Tentu. Ia dijadwalkan beroperasi petang ini. Di sebelah peranti, terdapat pelbagai monitor dan peralatan pengukuran berbaris, memaparkan suhu, tekanan, ketumpatan plasma. Inti di sini adalah kawalan suhu dan tekanan. Ahmad Firdaus menerangkan, 3.500 darjah sebagai asas, tetapi keputusan akan berbeza sepenuhnya jika kita melaraskan walaupun perbezaan 1 darjah. Berapa lama? Masa yang diambil untuk mencari suhu optimum itu? 9 tahun. 9 tahun? Selama itu hanya untuk mencari satu suhu? Tidak pernah terfikir untuk berputus asa? Saya bertanya. Soalan itu ditujukan kepada Dr. Tan Meng Hong. Beliau berhenti sejenak, jawaban yang jujur. Berputus asa? Beribu-ribu kali. Pembiayaan penyelidikan hampir dipotong. Ramai ahli pasukan meninggalkan kami. Ada masa saya rasa bersalah kepada keluarga. Jadi, mengapa Anda teruskan? Dr. Tan Meng Hong memandang keluar tingkap. Kemudahan penyimpanan sisa buangan dengan tong besi bertimbun rapat dapat dilihat. Anda lihat itu? Ya, 500 tan sisa bertimbun di sana. Jika kita tidak menyelesaikannya, ia akan kekal di sana selama-lamanya. Suaranya bergetar. Ayah saya terlibat dalam pembinaan loji semikonduktor pertama di Malaysia, yang menjadikan negara ini kuasa besar semikonduktor. Sebelum meninggal dunia, beliau berkata kepada saya, membuat semikonduktor adalah tugas kami. Menguruskan sisa buangan adalah tugas kamu. Jantung saya tersentuh. Kata-kata terakhir seorang ayah. Saya juga ada kata-kata seperti itu. Adakah Anda bertahan selama 18 tahun untuk menunaikan kata-kata ayah Anda? Itu juga satu sebab. Tetapi ada sebab yang lebih besar, Dr. Tan Meng Hong menunjuk ke arah saya. Karena mesti ada seseorang yang melakukannya. Seseorang perlu menyelesaikan masalah ini. Saya percaya saya boleh melakukannya.
karena mesti ada seseorang yang melakukannya. Ayah saya juga berkata perkara yang sama. Alasan beliau memasuki bangunan reaktor semasa kemalangan TMI. Saya dengar ayah Tuan Bradshaw juga bekerja dalam bidang berkaitan. Anda tahu, saya telah menyelidik. Saya dengar beliau terlibat dalam kerja pembersihan semasa kemalangan TMI. Seorang yang hebat. Dr. Tan Meng Hong tersenyum lembut. Ya, dan meninggal dunia karena itu, keheningan melanda. Saya minta maaf, tidak mengapa. Sudah lama berlalu. Tetapi ada rasa sakit di suatu tempat di hati saya. Sentiasa begitu apabila saya teringat ayah. Mungkin kita adalah orang yang sama, kata Dr. Tan Meng Hong. Orang yang ingin mewarisi legasi ayah dan pada masa yang sama, memahami cahaya dan bayangan pembangunan industri. Kata-kata itu benar. Kami membesar di negara yang berbeza, persekitaran yang berbeza, tetapi pada dasarnya kami serupa. Pukul 2 petang, peranti plasma mula beroperasi. Sekarang kita mulakan pemprosesan 150 kg. Ahmad Firdaus duduk di hadapan panel kawalan. Screen memaparkan pelbagai nilai dalam masa nyata. Mula masukkan. Lengan robot menolak sampel sisa buangan ke dalam peranti. Bongkah-bongkah berwarna kelabu. Bunyi hum yang rendah kedengaran. Cahaya biru memancar dari dalam peranti. Suhu meningkat. 2000 darjah, 2500 darjah, 3000 darjah, 3500 darjah. Haba yang menakjubkan terpancar dari permukaan peranti. Tekanan stabil. Ketumpatan plasma normal. Ramesh mengesahkan instrumen satu persatu. Fase pertama selesai. Masuk ke fase kedua. Graf pada screen bergerak. Garis yang menunjukkan kepekatan RII meningkat dengan mendadak. Pemisahan RII bermula. Bunyi gas disedut kedengaran dari kapal silinder di sebelah peranti. Kepekatan 20 kali, 50 kali, 80 kali, 100 kali, 150 kali ganda. Mencapai 150 kali ganda. Ahmad Firdaus menjerit. Nilai kekotoran ialah 1,100 daripada asal. Mencapai nilai sasaran, Dr. Tan Meng Hong berpaling kepada saya. Anda lihat, ini teknologi kami. Sejujurnya, saya terkejut. Jika nomor pada screen itu bukan bohong. Ini adalah pencapaian yang menakjubkan. Boleh saya sahkan data ini secara langsung? Tentu. Sila sahkan sepuas hati Anda. Saya duduk di hadapan panel kawalan. Peralatan yang sama yang saya gunakan di Amerika. Saya mengesahkan nomor itu satu persatu. Bukan bohong. Kepekatan RII benar-benar meningkat lebih 150 kali ganda. Nilai kekotoran turun kepada 1,100. Susana percaya kan? Tanya Dr. Tan Meng Hong. Sejujurnya, ya, saya pun begitu pada mulanya. Semasa kami berjaya, saya meragui mata saya sendiri. Bila kali pertama berjaya, 3 tahun lalu, skala 1 kilogram. Kami menangis bersama ahli pasukan pada masa itu. 3 tahun lalu, 1 kilogram. Sekarang 150 kilogram. Skala telah berjaya dibesarkan 150 kali ganda. Berapa lama lagi sehingga komersial? 3 bulan lagi kita boleh memulakan pemprosesan berterusan 150 kilogram. Setahun lagi, kemudahan yang boleh memproses keseluruhan 500 tan akan siap. Keseluruhan 500 tan? Ya. Dengan itu, kita boleh menjana nilai lebih RM 5 bilion. RM 5 bilion. Nomor yang saya dengar di bilik mesyuarat Washington kini terasa nyata. Dalam perjalanan pulang ke penginapan, selepas makan malam, telepon saya berdering. Nomor Amerika. Saya Michael Bradshaw. Mike, ini Sarah. Suara Sarah Hayes cemas. Ada apa? Ada masalah besar. David pergi ke Malaysia. Apa? Bila? Pagi tadi menaiki pesawat. Menuju ke tempat Anda berada. Jantung saya tersentak. Kenapa? Apa tujuannya? Saya tidak tahu. Tetapi ia bukan perkara yang baik. Timbalan setiausaha Robert pun tidak tahu. David bertindak sendiri. Bila dia akan sampai, esok pagi. Hati-hati. Saya menutup telepon. Tangan saya menggeletar. Apa yang David mau lakukan di sini? Memasuki penginapan, saya menyusun pemikiran saya. Alasan David datang ke sini hanya satu, untuk menghalang dan menafikan teknologi Malaysia atau mengenakan tekanan. Pendek kata, untuk mensabotaj. Keesokan paginya, di lobi bangunan penyelidikan, ada wajah yang saya kenal. David Wilson. Beliau berdiri tegak dalam sutnya. Di sebelah beliau seorang yang kelihatan seperti kaki tangan kedutaan Amerika.
Bradshaw. Berjumpa di sini, David berkata. Dengan nada mencemu, kata datang melancong, tetapi berada di Institut Penyelidikan. Kenapa awak di sini? Tugas rasmi. Mewakili kerajaan Amerika Syarikat. Tugas rasmi yang timbalan setiausaha Robert pun tidak tahu. Pada masa itu, Dr. Tan Meng Hong muncul. Ada apa? Anda Dr. Tan Meng Hong. David berkata dengan sombong. Saya dari Jabatan Tenaga AS. Ada perkara yang perlu dibincangkan mengenai penyelidikan Anda. Di sini, mari ke bilik mesyuarat. Kami berkumpul di bilik mesyuarat. Dr. Tan Meng Hong, Ahmad Firdaus, Ramesh, saya, dan David. David memulakan serangan. Saya terus terang. Penyelidikan Anda melanggar keselamatan teknologi. Melanggar peruntukan mana? Dr. Tan Meng Hong bertanya dengan tenang. RIA adalah sumber strategik. Keupayaan Malaysia untuk menghasilkannya sendiri akan memburukkan hubungan dengan Cina. Ini adalah ancaman kepada keselamatan serantau. Salah, Dr. Tan Meng Hong membantah tegas. Kami menguruskan sisa buangan di dalam negara Malaysia. Ia adalah kitar semula sumber domestik. Tidak melanggar mana-mana peraturan antara bangsa. Itu isu tafsiran. Bukan tafsiran. Ia adalah fakta. Sila sahkan peraturan. Wajah David merah. Dia tahu dia tidak boleh menang secara logik. Baiklah, isu undang-undang akan dibincangkan kemudian. Dia menukar taktik. Tetapi bagaimana dengan isu keselamatan? Adakah selamat memproses sisa buangan dengan plasma? Benar-benar selamat, jawab Ramesh. Mematuhi semua piawaian keselamatan antara bangsa. Kami juga telah mendapat pensijilan ISO. Tetapi masih ada risiko yang berpotensi, bukan? Risiko potensi apa? Kemungkinan pencemaran alam sekitar, kemungkinan 0%. Ramesh memaparkan data pada skrin. Beroperasi secara berterusan selama 4 bulan. Tidak sekalipun melebihi piawaian alam sekitar. Udara, air, tanah, semuanya nilai normal. David terdiam. Dia datang tanpa data, hanya membawa spekulasi dan keraguan. Cukuplah, saya menyampuk. David, apa sebenarnya yang awak mahu? Apa tujuan awak datang ke sini? Mahu menghalang teknologi Malaysia? Apa manfaatnya untuk Amerika? David merenung saya. Atas dasar apa Anda menyebelahi Malaysia? Sebagai seorang Amerika, saya menyebelahi kebenaran. Apa yang saya lihat di sini adalah tulen. Malaysia telah berjaya. Anda disesatkan. Terpukau oleh pertunjukan. Tidak. Saya mengesahkan data sendiri. Ia bukan bohong. Ketegangan memenuhi bilik. Dr. Tan Meng Hong berkata dengan tenang. Tuan Wilson, kami tiada apa-apa untuk disembunyikan. Kami bersedia mendedahkan semua data. Pasukan penyelidik Amerika boleh datang dan mengesahkannya. Sila sahkan. Jika ada kesilapan, sila tunjuk. Jika betul, sila akui. Sekurang-kurangnya, antara saintis, kita harus melakukan itu. David tidak dapat berkata apa-apa, karena cadangan Dr. Tan Meng Hong terlalu jujur. Hanya orang yang tiada apa-apa untuk disembunyikan akan berkata begitu. Akhirnya, David pulang tanpa mendapat apa-apa. Saya akan kembali. Ini belum berakhir. Beliau berkata, sambil keluar. Kami yang tinggal di bilik mesyuarat senyap seketika. Terima kasih, Dr. Tan Meng Hong berkata kepada saya. Terima kasih karena menyebelahi kami. Saya hanya mengatakan fakta. Itu pun. Tetapi tidak mudah untuk melakukannya kepada sebangsa Anda. Beliau betul. Sebagai seorang Amerika, tidak selesa untuk menyebelahi Malaysia. Tetapi kebenaran adalah kebenaran. Dr. Tan, boleh saya tanya satu soalan? Tentu. Adakah Anda menjangkakan tekanan dari Amerika? Dr. Tan Meng Hong tersenyum lembut. Dari awal saya tahu, apabila Malaysia melakukan sesuatu dalam teknologi canggih, pasti akan ada sekatan. Bukan Amerika sahaja, China lebih teruk. Namun Anda memulakannya. Karena mesti ada seseorang yang melakukannya. Kata-kata itu lagi. Karena mesti ada seseorang yang melakukannya. Tetapi tekanannya mungkin lebih besar. Hari ini hanya kata-kata. Lain kali saya tidak tahu apa yang akan mereka bawa. Terutamanya China. Saya tahu. Dr. Tan Meng Hong memandang keluar tingkap. Tetapi kami tidak akan berhenti. Kami telah sampai separuh jalan. Jika kami berputus asa di sini, masa itu akan sia-sia. Matanya penuh dengan keyakinan. Keyakinan yang tidak goyah. Ada satu lagi perkara. Saya menambah,
Jika kami berjaya, akhirnya Anda terpaksa mengakui. Karena sains tidak berbohong. Kata-kata itu kekal di pikiran saya. Sains tidak berbohong. Tidak kira bagaimana David menghalang, tidak kira bagaimana China mengenakan tekanan, kebenaran akhirnya akan muncul. Sehari selepas David pergi, saya pergi melihat kemudahan pilot 150 kilogram. Ia adalah bangunan yang baru dibina, 15 menit perjalanan dari Institut Penyelidikan. Dinding luarnya berkilauan. Ini adalah fase pertama kemudahan komersial. Jelas Dr. Tan Meng Hong. Pada masa ini kami memproses 150 kilogram sehari. Matlamat akhir ialah 500 kilogram sehari. Memasuki bangunan, 6 peranti plasma gergasi berbaris. 6 unit beroperasi serentak, kita boleh mencapai 750 kilogram sehari. 750 kilogram? Jika begitu, berapa lama masa yang diperlukan untuk memproses keseluruhan 500 tan? Kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Kelajuan yang menakjubkan. Di Amerika, ia mengambil masa lebih 20 tahun hanya untuk membina satu tapak pengurusan sisa industri. Berapa kosnya? Kos pembinaan kemudahan kira-kira Rm 150 juta. Kos operasi tahunan kira-kira Rm 30 juta. Jadi jumlah kos kira-kira Rm 210 juta. Ya, dan nilai yang dijana melebihi Rm 5 bilion. Kadar keuntungan lebih 7 kali ganda. Angka yang sukar dipercayai. Tetapi jika data yang saya lihat semalam adalah fakta, ia mungkin. Boleh saya lihat operasi sebenar? Tentu. Ia bermula pada pukul 3 petang ini. Pusingan 150 kilogram. Pukul 3 petang. 25 penyelidik berkumpul di dalam kemudahan. Ekspresi semua orang tegang. Hari ini adalah hari istimewa, kata Dr. Tan Meng Hong. Hari di mana jumlah pemprosesan terkumpul melebihi 1,5 tan. 1,5 tan. Walaupun hanya 1,300 daripada 500 tan, ia adalah angka simbolik. Mula, Ahmad Firdaus mengendalikan panel kawalan. 6 peranti mula beroperasi serentak. Bunyi hum yang rendah bergema di seluruh kemudahan. Mula memasukkan. Lengan robot memasukkan sisa buangan ke dalam setiap peranti. 25 kilogram bagi setiap unit. Sejumlah 150 kilogram. Masuk ke fase pertama. Pencucuhan. Suhu meningkat. Nombor pada instrumen berubah dengan pantas. Masuk ke fase kedua. Suhu 3.500 darjah. Bunyi hum semakin kuat. Haba terpancar dari permukaan peranti. Kepekatan RIE meningkat. Graf meningkat secara mendadak. 50 kali ganda, 100 kali ganda, 150 kali ganda. Mencapai 150 kali ganda. Satu sorakan kecil meletus di kalangan penyelidik. Masuk ke fase ketiga. Pemisahan dan pengekstrakan. Bunyi serbuk logam disedut kedengaran dari bekas di sebelah peranti. Pengekstrakan selesai. Mengesahkan nilai kekotoran. Rames mengambil alat pengukur 1,100 daripada asal. Mencapai nilai sasaran, pemprosesan 150 kilogram selesai. Ahmad Firdaus menjerit. Penyelidik bertepuk tangan. Ada yang mengesat air mata. Mencapai jumlah pemprosesan terkumpul 1,5 tan. Tulisan besar muncul di screen. Semua orang bersorak. Dr. Tan Meng Hong datang ke sisi saya. Bagaimana? Menakjubkan. Adakah Anda benar-benar percaya sekarang? Sejujurnya masih sukar dipercayai. Tetapi data tidak berbohong. Dr. Tan Meng Hong ketawa. Kata-kata itu, saya yang mengatakannya. Kami ketawa bersama. Malam itu, seluruh pasukan penyelidik berkumpul untuk perayaan kecil. Makan malam ringkas. Nasi lemak dan teh tarik. Mereka kata, ini cara Malaysia meraihkan. Tuan Bradshaw pernah minum teh tarik? Ahmad Firdaus menghulurkan gelas kecil berisi air berwarna coklat. Pertama kali, bersulang, saya menghirup. Manis dan beraroma. Sedap. Penyelidik datang kepada saya satu persatu. Mengucapkan terima kasih karena datang sendiri dari Amerika, terima kasih karena mengakui teknologi mereka. Ia memberi kekuatan yang besar kepada kami, mereka berkata dengan ikhlas. Bagi mereka yang tidak diakui selama 18 tahun, saya paham betapa besarnya makna pengakuan daripada orang luar. Dr. Tan Meng Hong duduk di sebelah saya. Tuan Bradshaw, boleh saya minta satu perkara? Apabila Anda kembali ke Amerika, sila beritahu dengan jujur. Bukan hanya yang baik. Jika ada masalah, sila beritahu juga. Kami mengalu-alukan kritikan. Hanya dengan itu, kami boleh maju lebih jauh.
Kata-kata beliau menyentuh hati saya. Bukan hanya mahukan pujian, tetapi mahukan kebenaran. Saintis sejati. Saya janji akan melaporkan dengan jujur. Terima kasih. Kami bersulang dengan teh tarik. Rasanya tidak begitu manis kali ini. Pagi, sehari sebelum meninggalkan Malaysia, saya bangun dan terkejut melihat berita. Teknologi RII Malaysia menimbulkan kebimbangan keselamatan serantau. Jabatan Negara AS mengeluarkan kenyataan rasmi. Kenyataan itu berbunyi, teknologi kitar semula RII Malaysia berpotensi mengancam keseimbangan keselamatan serantau. Amerika Serikat akan membincangkan isu ini melalui rundingan dengan kerajaan Malaysia. Sudah tentu, ini kerja David. Tidak mendapat apa-apa di Malaysia, beliau pulang ke Washington dan melakukan ini. Saya segera menghubungi Dr. Tan Meng Hong. Anda lihat berita itu? Ya, ia adalah perkara yang dijangkakan. Suaranya tenang secara mengejutkan. Bagaimana Anda akan bertindak balas? Kerajaan akan membuat pengumuman sebentar lagi. Ada sidang media petang ini. Boleh saya hadir? Tentu. Pukul 2 petang. Bilik sidang media di Putrajaya. Penuh dengan wartawan. Bukan sahaja wartawan Malaysia, tetapi ramai wartawan asing juga. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia berdiri di podium. Kami, Kerajaan Malaysia, ingin menjelaskan kedudukan kami berhubung kenyataan Jabatan Negara AS. Teknologi kitar semula RII Malaysia adalah sah sepenuhnya dan mematuhi semua peraturan antarabangsa. Ini adalah teknologi pengurusan sisa buangan, bukan pembangunan senjata strategik. Ia tidak berkaitan dengan keselamatan serantau. Wartawan mengangkat tangan. Adakah ini bermaksud Anda tidak akan tunduk kepada tekanan Amerika? Tunduk adalah perkataan yang tidak sesuai. Karena kami tidak melakukan kesilapan. Kami bersedia untuk berunding dengan Amerika, tetapi kami tidak akan meninggalkan pembangunan teknologi yang sah. Bagaimana jika Amerika mengenakan sekatan? Saya rasa itu tidak akan berlaku. Teknologi kami juga membantu Amerika. Amerika juga mempunyai timbunan sisa industri yang tidak dapat diuruskan. Kerjasama adalah bermanfaat untuk kedua-dua pihak. Apa jangkaan reaksi Cina? Timbalan menteri berhenti sejenak. China tidak pernah mengakui Malaysia dalam isu ini dan sentiasa mengenakan pelbagai tekanan. Tetapi kami tidak akan meninggalkan pembangunan kami karena tekanan. Ini adalah kedaulatan kami. Ini adalah teknologi kami. Tepukan meletus. Reaksi timbalan menteri itu sempurna, tegas, namun berasas. Selepas sidang media, Dr. Tan Meng Hong datang kepada saya. Apa pendapat Anda? Menakjubkan. Saya tidak sangka kerajaan Malaysia akan menentang secara terbuka begitu berani. Kami pun pertama kali. Dulu kami akan melihat riak wajah Amerika. Tetapi kali ini berbeza. Apa yang berbeza? Keyakinan. Keyakinan bahwa teknologi kami adalah tulen. Dengan itu, kami boleh berani. Malam itu, saya kembali ke hotel. Lisa menghubungi. Mike, awak lihat berita. Di sini riuh rendah. David mengamuk di mana-mana. Dia kata apa? Katanya Malaysia tidak menghormati Amerika. Bagaimana ini boleh berlaku? Katanya. Padahal Malaysia hanya menjalankan hak yang sah. Saya tahu. Tapi suara David lebih lantang. Timbalan setiausaha Robert kata apa? Belum menyatakan pendirian. Saya rasa dia sedang menunggu laporan awak. Laporan awak adalah pemboleh hubah penting, Mike. Tolong, tulis dengan jujur. Jangan ambil kira politik. Tulis apa yang awak lihat. Kata-kata Lisa sama dengan kata-kata Dr. Tan Meng Hong. Saya janji. Menutup telepon, saya membuka komputer riba dan mula menulis laporan. Saya menulis segala-galanya yang saya lihat di Malaysia. Prinsip teknologi, data eksperimen, analisis ekonomi, penilaian keselamatan. Di akhir laporan, saya menulis begini. Teknologi Malaysia adalah tulen. Melalui 18 tahun penyelidikan, mereka telah berjaya menjadi negara pertama di dunia yang mengekstrak nilai ekonomi daripada sisa industri. Teknologi ini bukan ancaman kepada Amerika, tetapi peluang. Karena kita juga mempunyai masalah yang sama. Apa yang perlu dilakukan oleh Amerika bukanlah tekanan, tetapi kerjasama. Jika kita membangunkan teknologi ini bersama Malaysia, kita boleh menyelesaikan masalah sisa industri di seluruh dunia. Jangan anggap Malaysia sebagai musuh. Mereka telah melakukan apa yang kita berputus asa. Kita harus mengakui pencapaian itu dan belajar. Terutamanya Malaysia mencapai kejayaan ini di bawah tekanan tentara, diplomatik, dan ekonomi China yang berterusan.
Ini bukan sahaja kejayaan teknologi, tetapi manifestasi kehendak dan kemampuan negara demokrasi yang kecil tetapi kuat. Amerika Serikat harus bekerja sama dengan Malaysia, yang mempunyai nilai yang sama dengan sokongan, bukan tekanan. Saya selesai menulis laporan pada pukul 3 pagi. Di luar tingkap, pemandangan malam Putrajaya KLCC dapat dilihat. Menara berkembar memantulkan cahaya. Esok saya akan meninggalkan Malaysia dan pulang ke Washington. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku selepas itu. Saya mungkin perlu bertengkar dengan David. Jawatan saya mungkin terancam, tetapi saya tidak menyesal. Karena saya melihat kebenaran, dan saya perlu menulis kebenaran. Ayah saya berkata, sisa industri bukan sumpahan. Hati yang berputus asa karena takut itulah sumpahan. Saya memutuskan untuk tidak takut lagi. Pagi keesokan harinya, sebelum ke lapangan terbang, Dr. Tan Meng Hong datang menemui saya. Tuan Bradshaw, selamat jalan. Terima kasih. Saya banyak belajar. Saya juga berterima kasih. Terima kasih karena datang dan melihat kami sendiri. Kami berjabat tangan. Ada satu lagi perkara. Dr. Tan Meng Hong menghulurkan kotak kecil. Apa ini? Sampel RIY yang kami ekstrak. Di dalam kotak itu terdapat botol kaca kecil yang mengandungi serbuk logam berwarna perak. Boleh saya bawa pulang ke Amerika? Saya telah mendapat kebenaran. Ia boleh dibawa keluar sebagai sampel penyelidikan. Kenapa Anda berikan kepada saya? Dr. Tan Meng Hong tersenyum. Bukti, orang tidak akan percaya hanya dengan kata-kata. Bawa ini ke Institut Penyelidikan Amerika dan Analisis. Dengan itu, Anda akan tahu bahwa teknologi kami adalah tulen. Tangan saya menggeletar. Ini bukan sekadar sampel. Ini adalah bukti 18 tahun usaha. Saya pasti akan menyampaikannya dengan baik. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, saya mengeluarkan botol kaca kecil itu. Serbuk logam berwarna perak. Dengan mata kasar, ia hanya serbuk. Tetapi nilai yang terkandung di dalamnya lebih mahal daripada emas. Makna yang terkandung di dalamnya tidak dapat ditukar dengan uang. Sisa industri bukan sumpahan. Malaysia telah membuktikannya. Kini, tiba masanya untuk memberitahu dunia. Semasa menaiki pesawat, saya membuat keputusan. Apabila pulang ke Washington, saya tidak akan tunduk kepada sebarang tekanan. Kebenaran mesti menang, seperti yang berlaku di Malaysia. Hari pertama saya kembali ke Washington, ribut bermula. Sejurus, selepas saya turun dari pesawat, timbalan setiausaha Robert menghubungi Mike. Datang terus ke pejabat. Suaranya tidak seperti biasa. Tiba di ibu pejabat jabatan tenaga, suasana dingin, rekan sekerja yang saya temui di koridor mengelak pandangan mata. Saya membuka pintu pejabat timbalan setiausaha. Ada orang yang tidak dijangka sedang duduk, David Wilson. Di sebelahnya, seorang lelaki bersut dari jabatan negara. Michael, kata timbalan setiausaha Robert dengan wajah kaku. Ada apa? Karena laporan awak, David menyampuk. Dengar cerita seorang Amerika menulis laporan yang menyebelahi Malaysia melanggar dasar Amerika. Saya hanya menulis kebenaran. Kebenaran, apa yang awak lihat hanyalah apa yang Malaysia mahu tunjukkan. Awak ditipu. Tidak, saya mengesahkan data sendiri. Ia bukan bohong. Data juga boleh dimanipulasi. David menjerit. Tenang. Timbalan setiausaha Robert mengangkat tangan. Mike, ada masalah dengan laporan awak. Jabatan negara riuh rendah. Kenapa? Saya hanya menulis fakta. Fakta itu masalahnya. Kata lelaki jabatan negara buat kali pertama. Tuan Bradshaw, laporan awak telah dibocorkan. Dibocorkan kepada media. Jantung saya tersentak. Laporan saya kepada media, Anda tahu apa tajuknya? Lelaki jabatan negara menghulurkan sekeping kertas. Pegawai jabatan tenaga AS menulis laporan mengiktiraf teknologi Malaysia. Amerika mengakui ketinggalan berbanding Malaysia. Darah saya mengalir sejuk. Ini distorsi. Bukan itu maksud saya. Tetapi ia boleh ditafsirkan begitu. Dan itulah masalahnya. David mencemu. Nampak, apa yang awak dah buat? Kerajaan Amerika akan malu. Siapa yang membocorkan? Saya bertanya. David, kenapa awak tanya saya? Apa? Laporan saya adalah dokumen sulit. Seseorang yang mempunyai akses membocorkannya. Siapa? David menjadi merah padam. Mengapa awak tanya saya? Awak yang melakukannya. Karena awak tidak suka kandungan laporan saya, awak bocorkannya kepada media. Adakah awak ada bukti? Tidak. Tetapi awak ada motif.
untuk mensabotaj teknologi Malaysia. Ketegangan memenuhi bilik. Timbalan setiausaha mengeluh. Apa yang penting sekarang bukan siapa yang membocorkan, tetapi bagaimana untuk menguruskannya. Akan ada pendengaran Senat esok. Jabatan Tenaga perlu hadir. Pendengaran akan membincangkan tindak balas Amerika terhadap teknologi Malaysia. Karena laporan awaklah, ia dicetuskan. Pendengaran Senat, ini di luar jangkaan. Saya perlu hadir? Tidak. Saya akan pergi, kata Timbalan Setiausaha. Tetapi saya akan ditanya tentang kandungan laporan awak. Apa yang patut saya jawab? Saya berpikir sejenak. Cakap kebenaran. Cakap bahwa kandungan laporan saya adalah fakta. Teknologi Malaysia adalah tulen. Amerika harus bekerja sama. David melompat berdiri. Awak gila. Itu bermakna Amerika tunduk kepada Malaysia. Bukan tunduk, ia adalah pengakuan. Ia tidak sama. Apa bezanya? Tunduk adalah kalah. Mengakui adalah belajar. Jika Amerika boleh belajar sesuatu daripada Malaysia, apa yang memalukan? Bilik mesyuarat senyap. Timbalan Setiausaha memandang saya lama. Mike, adakah awak yakin bahwa teknologi Malaysia adalah tulen? Ya, saya melihatnya dengan mata sendiri dan mengesahkan data. Saya berani mempertaruhkan 35 tahun hidup saya. Saya mengeluarkan kotak kecil dari bag saya. Apa ini? Sampel RI yang diekstrak oleh Malaysia. Sila analisis di Institut Penyelidikan kita. Dengan itu, Anda akan tahu. Timbalan Setiausaha mengambil kotak itu, memandang serbuk logam berwarna perak dalam botol kaca kecil itu. Lama. Jika ini benar, iya benar. Keheningan yang berat melanda. David mencemooh. Gaya angkuh. Ditipu oleh Malaysia. Kalau begitu analisis. Kita akan tahu siapa yang betul apabila hasilnya keluar. Saya dan David berpandangan. Timbalan Setiausaha membuat keputusan. Analisis sampel akan dihantar. Kesimpulan ditangguhkan sehingga hasilnya keluar. Tetapi pada pendengaran esok, kita hanya akan mengatakan fakta. Katakan kita masih dalam proses pengesahan. David memutar wajahnya, tetapi tidak membantah lagi. Mesyuarat selesai. Di koridor, Timbalan Setiausaha memanggil saya. Mike, itu sangat berani. Timbalan Setiausaha tersenyum. Kali pertama saya melihat awak begitu dalam 35 tahun. Apa maksud Anda? Awak sentiasa berhati-hati, mengelak bahaya, melihat riak wajah orang. Tetapi hari ini berbeza. Beliau betul. Saya sendiri terkejut. Apa yang saya lihat di Malaysia yang mengubah awak begitu? Saya berpikir sejenak. Saya melihat orang yang tidak berputus asa. Orang yang meneruskan walaupun tiada siapa yang percaya selama 18 tahun. Pemandangan itu membuat saya menyadari sesuatu. Saya tidak boleh berputus asa karena takut. Ayah saya berkata, sumpahan sebenar bukan sisa buangan. Ia adalah hati yang berputus asa. Timbalan Setiausaha mengangguk. Ayah awak seorang yang hebat. Ya, walaupun saya menyadari terlambat, keputusan analisis sampel mengambil masa seminggu. Dalam tempo ini, saya menunggu dengan tenang. Perhatian media sangat panas, tetapi saya menolak semua permintaan temu bual. Seminggu kemudian, Timbalan Setiausaha Robert menghubungi. Mike, keputusan sudah keluar. Bagaimana? Datang lihat sendiri. Saya pergi ke Institut Penyelidikan. Timbalan Setiausaha berdiri di hadapan pintu bilik analisis. Masuk. Saya masuk. Seorang penganalisis berbaju putih duduk di hadapan monitor. Tuan Bradshaw. Saya akan menerangkan hasilnya. Penganalisis itu menunjuk ke skrin. Ketulenan RII 99,2%. Hampir tiada kekotoran. Grade quality tertinggi. Apa maksudnya? Tuntutan Malaysia adalah fakta. Jantung saya berdebar kencang. Ketulenan ini boleh digunakan secara langsung dalam industri canggih. Kualitinya lebih baik daripada yang beredar di pasaran sekarang. Timbalan Setiausaha menepuk bahu saya. Anda betul, Mike. Tanpa disedari, air mata saya mengalir. Itu karena kelegaan. Bila kita akan mengumumkan keputusan ini, akan ada sidang media petang ini. Pukul 3 petang. Bilik taklimat Jabatan Tenaga penuh dengan wartawan. Kilat kamera berkelip. Timbalan Setiausaha Robert berdiri di podium. Hari ini ada pengumuman penting. Timbalan Setiausaha menerangkan keputusan analisis. Teknologi Malaysia adalah tulen. Analisis sampel mengesahkannya. Wartawan riuh rendah. Jadi, pendirian kerajaan Amerika Serikat berubah? Ya.
Amerika Syarikat akan mencari kerjasama dengan Malaysia. Teknologi ini boleh menyumbang kepada penyelesaian masalah sisa industri di seluruh dunia. Bagaimana dengan kebimbangan keselamatan yang dikemukakan sebelum ini? Itu adalah penilaian yang dibuat tanpa maklumat yang mencukupi. Hasil kajian mendapati teknologi Malaysia tidak berkaitan dengan keselamatan serantau. Soalan-soalan membanjiri seperti air hujan. Selepas sidang media, saya keluar secara senyap. Di koridor, seseorang memanggil saya, Mike, David. Wajahnya pucat, kesombongan yang biasa hilang sama sekali. Ada apa-apa nak cakap? Saya minta maaf. Kata-kata yang tidak dijangka. Apa? Saya salah. Teknologi Malaysia adalah tulen. David menundukkan kepala. Saya benci Malaysia. Saya terluka pada tahun 90-an. Sejak itu, saya menentang apa sahaja yang Malaysia lakukan. Saya tahu. Jadi kali ini juga saya coba menghalang. Tetapi saya salah. Saya membuat pertimbangan yang salah karena emosi pribadi saya. Saya memandangnya lama. Saya menerima permohonan maafnya. Terima kasih. Tetapi ingat satu perkara. David, saya menunjuk ke arahnya. Sains bukan politik. Di hadapan kebenaran, kita harus merendah diri. Itu adalah sikap saintis. David mengangguk. Saya akan ingat. Beliau berpaling dan pergi. Saya memandang keluar tingkap. Langit Washington cerah. Malam itu, saya menghubungi Dr. Tan Meng Hong. Dr. Tan, keputusan sudah keluar. Bagaimana? Amerika telah mengakui. Katanya teknologi Malaysia adalah tulen. Di ujung telepon kedengaran sorakan. Nampaknya penyelidik berkumpul bersama. Terima kasih Tuan Bradshaw. Saya harus berterima kasih. Terima kasih karena menunjukkan kebenaran. Ini baru permulaan. Suara Dr. Tan Meng Hong bergetar. Jika Malaysia dan Amerika bekerja sama, kita boleh menyelesaikan masalah sisa industri di seluruh dunia. Sudi bekerja sama? Tentu, saya menjawab sambil tersenyum. 6 bulan kemudian, saya berada di Malaysia lagi. Kali ini bukan sebagai individu. Saya datang sebagai wakil Amerika Syarikat dalam pasukan kerjasama sisa industri Malaysia AS. Di KHTP terdapat bangunan baru. Kemudahan komersial sumber sisa pertama dunia tertulis di papan tanda, berkilauan di bawah matahari. Wakil Bradshaw, selamat datang. Dr. Tan Meng Hong keluar menyambut, wajahnya lebih cerah daripada 6 bulan lalu. Tahniah Dr. Tan, terima kasih. Ia mengambil masa 19 tahun untuk sampai ke sini. 19 tahun. Perjalanan yang panjang dari permulaan penyelidikan hingga komersial. Hari ini adalah majelis perasmian. Delegasi dari pelbagai negara telah datang. Dr. Tan menunjuk ke hadapan bangunan. Jepun, Singapura, Vietnam, Jerman, Perancis. Delegasi dari negara-negara yang mengeluarkan semikonduktor atau industri canggih. Semua negara yang mempunyai kebimbangan yang sama. Negara yang ingin mengimpor teknologi Malaysia. Sudah 15 negara. Menakjubkan. Termasuk Amerika Syarikat, Dr. Tan ketawa. Amerika Syarikat tidak mempunyai banyak sisa semikonduktor di dalam negara. Tetapi teknologi ini boleh digunakan untuk jenis sisa lain juga. Betul. Kami juga akan bekerja sama secara aktif. Majelis perasmian bermula. Perdana Menteri Malaysia dan Setiausaha Tenaga AS berdiri bersebelahan. Kedua-duanya menekan butang bersama-sama. Peranti gergasi mula beroperasi. Bunyi HAM. Nomor pada monitor meningkat. Pusingan pemrosesan pertama bermula. Siaran kedengaran. Screen memaparkan data dalam masa nyata. Kuantiti masukan 500 kg. Kepekatan RIE meningkat. Kekotoran berkurang. Semuanya mengikut rancangan. Pemrosesan selesai. Ketulenan RIE 99,5%. Kekotoran dikurangkan kepada 1%. Sorakan meletus. Tepukan gemuruh. Perdana Menteri Malaysia memulakan ucapan. Hari ini adalah hari bersejarah. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengubah sisa buangan menjadi sumber. Tepukan meletus lagi. Teknologi ini bukan hanya milik Malaysia. Ia milik seluruh manusia. Kami akan berkongsi dengan dunia. Setiausaha Tenaga AS juga berucap. Amerika Syarikat pada mulanya menyuarakan kebimbangan mengenai teknologi Malaysia. Tetapi kami salah. Keheningan melanda Dewan. Malaysia telah melakukan apa yang Amerika berputus asa. Melalui 18 tahun usaha, mereka mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Amerika mengakui ini dan akan bekerja sama dengan Malaysia untuk masa depan. Mendengar kata-kata itu,
Hati saya tersentuh. Pemandangan yang sukar dibayangkan 6 bulan lalu. Amerika secara rasmi mengakui teknologi Malaysia dan berjanji untuk bekerja sama. Selepas ucapan, Dr. Tan Meng Hong datang kepada saya. Wakil Bradshaw, ada seseorang yang saya mau perkenalkan kepada Anda. Dr. Tan membawa seorang lelaki tua, kelihatan berusia 80 gopaan. Ini ayah saya, ayah beliau, ayah Dr. Tan Meng Hong, yang terlibat dalam pembinaan loji semikonduktor pertama Malaysia. Ini adalah orang yang datang dari Amerika untuk mengakui teknologi kami. Lelaki tua itu memegang tangan saya. Terima kasih. Suaranya bergetar. Anak saya digelar gila. Bertahan selama 18 tahun. Sekarang ada orang seperti Anda yang mengakui, barulah saya rasa lega. Mata saya berkaca tanpa disedari. Ayah saya juga bekerja dalam bidang berkaitan Tuan. Oh ya? Ya, terlibat dalam kerja pembersihan kemalangan nuklir di Amerika dan meninggal dunia karena itu. Air mata mengalir di mata lelaki tua itu. Begitu, ayah Anda berkata, sisa buangan bukan sumpahan. Hati yang berputus asa karena takut, itulah sumpahan. Ayah Anda betul. Lelaki tua itu menggenggam tangan saya lebih erat. Generasi kami mencipta kuasa elektrik, tetapi tidak menyelesaikan sisa buangan. Itu adalah beban di hati kami. Sekarang, ia telah diselesaikan. Anak Anda yang melakukannya. Ya, Meng Hong yang melakukannya. Lelaki tua itu memandang anaknya, air mata juga mengalir di mata Dr. Tan Meng Hong. Ayah, saya telah menunaikan janji saya. Anak, kamu telah melakukan yang terbaik. Kedua-dua mereka berpelukan. Saya melihat pemandangan itu, teringat ayah saya. Adakah ayah saya juga melihat pemandangan ini sekarang? Detik sumpahan sisa industri dilepaskan. Ayah, Anda lihat, bukan lagi sumpahan, saya terlepas cakap. Malaysia telah membuktikannya. Langit cerah, angin bertiup. Selepas majelis perasmian, saya naik ke bumbung kemudahan. Pemandangan panoramik KHTP dapat dilihat. Bangunan syarikat canggih, dan kini kemudahan sumber yang baru dibina. Tempat yang dulunya kemudahan penyimpanan sisa buangan, kini menjadi kemudahan pengeluaran sumber. 500 tan gunung berapi yang panas telah menjadi tempat harta karun RM 5 billion. Menakjubkan, bukan? Dr. Tan Meng Hong datang ke sisi. Ya, sangat menakjubkan. Saya pun tidak tahu kami boleh sampai sejauh ini semasa kami bermula. Anda pasti banyak kali terfikir untuk berputus asa. Beribu-ribu kali. Dr. Tan Meng Hong tersenyum lembut. Tetapi Anda tidak berputus asa. Karena mesti ada seseorang yang melakukannya. Mendengar kata-kata itu, saya sadar. Apa yang mengubah dunia bukanlah jenius. Ia adalah orang yang tidak berputus asa. Dr. Tan Meng Hong bukan jenius. Beliau hanya tidak berputus asa. Selama 18 tahun, apabila tiada siapa yang percaya, apabila Amerika mengenakan tekanan, apabila China mengancam, beliau terus melakukannya. Dan akhirnya beliau berjaya. Dr. Tan, terima kasih. Saya berkata, terima kasih untuk apa? Mengajar saya sesuatu. Cara untuk tidak berputus asa. Dr. Tan ketawa. Itu bukan saya yang mengajar. Wakil Bradshaw sudah memilikinya. Anda hanya terlupa. Beliau betul. Saya juga asalnya seorang yang tidak berputus asa, seperti ayah saya. Cuma, saya terlupa karena ketakutan. Malaysia membuat saya mengingatinya. Saya memandang ke langit. Langit biru tanpa awan. Rasanya seperti ayah saya tersenyum di sana. Ayah, saya tidak takut lagi sekarang. Saya terlepas cakap. Sisa industri bukan sumpahan. Malaysia telah membuktikannya. Dan saya akan bersama mereka. Angin bertiup. Angin yang hangat seolah-olah ayah saya menjawab, bagus Michael. Setahun kemudian, saya kini tinggal di Malaysia. Saya menyewa rumah kecil berhampiran KHTP sebagai wakil tetap pasukan kerjasama sisa industri Malaysia AS. Setiap pagi, saya melihat pergunungan dalam perjalanan ke tempat kerja. Berjalan di jalan yang menghadap Taman Teknologi Tinggi, memikirkan kehidupan yang sukar dibayangkan setahun yang lalu, meninggalkan pejabat yang selesa di Washington, tinggal di bandar kecil Malaysia. Tetapi saya tidak menyesal. Sebaliknya, saya berterima kasih kepada Malaysia karena mengubah saya, karena membiarkan saya yang terperangkap dalam kesedihan dan ketakutan, bermimpi semula. Kemudahan sumber KHTP beroperasi dengan lancar.
Dalam setahun 200 tan sisa telah diproses. 300 tan yang tinggal dijangka akan diproses dalam tempo 1,5 tahun. RIY yang diekstrak dibekalkan kepada industri canggih di seluruh dunia. Berjuta-juta telepon pintar, berpuluh-puluh ribu kereta elektrik dihasilkan karena teknologi ini. Teknologi Malaysia kini merebak ke seluruh dunia. Jepun adalah negara pertama yang memutuskan untuk mengimpor teknologi itu, memutuskan untuk membina kemudahan sumber alam Malaysia di Tokyo. Singapura dan Vietnam juga mengikutinya. Pergerakan untuk mempelajari teknologi Malaysia semakin besar di seluruh Asia. Amerika Serikat juga tidak terkecuali. Proyek baru bermula di Washington. Penyelidikan sedang dijalankan untuk menggunakan teknologi Malaysia untuk menguruskan jenis sisa industri lain di Amerika. David juga terlibat dalam proyek itu. Beliau telah berubah sepenuhnya selepas pulang dari Malaysia. Mike, saya betul, katanya kepada saya melalui telepon beberapa hari lalu. Banyak yang boleh kita belajar dari Malaysia. Saya tidak melihatnya karena prejudis. Manusia boleh berubah. David membuktikannya. Dr. Tan Meng Hong kini mengembara ke seluruh dunia. Ceramah di persatuan antara bangsa, mesyuarat kerjasama teknologi, perundingan dengan kerajaan. Jadwalnya sibuk, tetapi beliau kelihatan gembira. Selama 18 tahun, beliau berseorangan. Sekarang, seluruh dunia bersama-sama. Beberapa hari lalu, beliau berkata kepada saya tidak berseorangan. Saya mempunyai orang yang tidak berputus asa bersama saya. Ayah beliau meninggal dunia awal tahun ini. Di pengebumian, Dr. Tan berkata, "Ayah, saya telah menunaikan janji. Sisa buangan yang dicipta oleh generasi ayah diselesaikan oleh generasi kami." Saya juga menangis, mengingati ayah saya. Kedua-dua ayah itu mempunyai impian yang sama, masa depan pembangunan industri yang cerah, dan dua anak lelaki mewarisi impian itu melangkaui sempadan, melangkaui generasi. Impian itu berterusan. Hari ini, saya juga melihat ke langit kulim. Matahari terbit di ufuk. Hari baru bermula. Dunia di mana sisa industri bukan lagi sumpahan. Dunia baru yang dicipta oleh Malaysia. Saya bangga menjadi sebahagian daripadanya. Ayah, Anda melihat kan? Dunia berubah seperti yang Anda harapkan. Kepada Anda semua, terima kasih karena mendengar kisah panjang ini. Ini bukan sahaja kisah teknologi. Ini adalah kisah orang yang tidak berputus asa. Dr. Tan Meng Hong yang meneruskan walaupun tiada siapa yang percaya selama 18 tahun. Michael Bradshaw yang mengatasi ketakutan dan mengatakan kebenaran. Dan saintis Malaysia yang meneruskan penyelidikan secara senyap. Mereka telah mengubah dunia. Anda semua juga boleh berubah. Selagi Anda tidak berputus asa, jangan lupa langgan dan suka. Sokongan Anda adalah kekuatan untuk mencipta kisah seterusnya. Jumpa lagi dengan kisah yang lebih menyentuh hati. Terima kasih kepada Anda semua yang menonton sehingga akhir hari ini. Semoga Anda semua mempunyai hari yang bahagia dan gembira. Malaysia boleh. Terima kasih karena menonton. Langganan dan sokongan Anda adalah motivasi terbesar kami untuk membuat video. Kami akan terus berusaha untuk memberikan Anda maklumat yang lebih pantas dan hebat.